私たちの決まりでドライバーを用意します。というと？彼女です。渡美咲です。僕はまだドライバーを君に頼むことに同意してない。私が若い女だからですか？1ヶ月半の稽古と2週間の本番です。ずるい人だ。拜托。そこまで。失礼。君はどうして広島に？実家の裏が山なんです。大雨で地滑りが起きて、母はその事故で亡くなったんです。Ada. Salam intermezzo, salam cinema. Kali ini kita nak kupas tentang filem Drive My Car. Ni dia baju dia. Arahan Ryusuke Hamaguchi yang diadaptasi daripada cerpen pendek Murakami. Bagi aku filem ini baru saja menang filem antarabangsa terbaik di Oscar. Nominasi pengarah terbaik tak silap aku dan filem terbaik Oscar juga, yang bagi aku adalah filem yang besar, filem yang kuat dan sepatutnya yang ambil takhta filem terbaik untuk Oscar tahun ini, bukan Coda. Minta maaf aku terpaksa terus terang. Walaupun filem ini filem drama, filem ini tentang kisah ratapan seorang si suami kerana kehilangan isteri dan kisah perjalanan dia untuk menemui diri dia kembali, dan menyedari ada kekesalan hidup dan orang kata masalah-masalah, benda-benda burden yang dia bawa dalam diri dia tu. Tapi filem ini jauh lebih besar daripada itu, dan ini yang bagi aku sangat impresif yang dilaksanakan oleh Hamaguchi dalam mengadaptasi cerpen yang pendek ni. Malah kita dapat tahu yang memang Hamaguchi mengubah pengakhiran cerpen, kisah daripada cerpen tu sebab dia nakkan satu closure yang cantik. Satu perkara yang aku tengok menarik lah tentang filem ini, selain daripada bahasa filemnya yang sangat bagus, yang sangat teliti, walaupun mungkin penangkapan atau sinematografinya macam biasa-biasa je, tapi sebenarnya jalinan atau orang kata pemantapan penceritaan melalui struktur lanskap dalam kisah filem ini sangat-sangat tip-top. Itu bagi aku lah. Yang pertama, kita tahu yang watak utama dalam filem ini, sang lelaki ini dia seorang pelakon dan dramatis yang agak terkenal, yang membawa satu kaedah baru, metod baru dalam dunia teater, yang mana dia berlakon dalam apa-apa bentuk drama yang selalunya dari luar. Yang pertama tu dari William Beckett kalau aku tak silap. Yang kedua tu dia ambil Chekhov punya teater drama, yang mana dia tampilkan watak-wataknya orang yang asing, orang yang bukan Jepun, berbahasa dalam bahasa mereka. Kau bayangkan dalam filem ni dia tampil ada dialog bahasa Indonesia, bahasa Melayu malah, berlakon dengan si Jepun ni bercakap Jepun. Jadi mereka berinteraksi dalam pelbagai bahasa, multi language, tapi penyampaiannya sampai dan menimbulkan satu perasaan atau rasa atau renungan yang baru. As if seakan-akan mereka memahami antara satu sama lain dalam bahasa yang berbeza ni. Tapi ini adalah satu orang kata kebijaksanaan yang dilakukan oleh Hamaguchi dari sisi ini, sebab dia nak tunjuk bahasa yang berbeza ini hilang, dihancurkan kerana yang penting dekat situ ialah teks. Dan oleh sebab itu filem ini juga bermain dengan banyak perkara tentang interteks dan adaptasi lah. Bagaimana kita mengadaptasi atau melihat rujukan asal itu dan bagaimana ia diperkembangkan. Sebab yang falsafah yang disampaikan dalam filem ini, dia selalu kata yang penting ialah teks, yang lain tidak penting. Yang penting ialah untuk menyampaikan walaupun semudah mungkin tentang teks itu. Jadi yang menarik di sini ialah kalau kita lihat dari segi kita tidak memahami bahasa orang tu, tapi kita menyampaikan dan dia mencapai satu makna bila kita menontonnya.
di sini persoalan yang besar dia nak kata ialah perjalanan atau komunikasi antara 2-3 orang, ataupun dari segi kat sini dalam filem ini ialah masyarakat lah. Masyarakat khususnya mungkin dia nak Hamaguchi memang memberi orang kata tanggapan atau kritikan terhadap dunia masyarakat di Jepun yang sangat individualistik, yang hanya orang kata memikirkan dunia atau hidup materialnya untuk kerja, untuk mencari sesuap nasi, untuk rezeki kan. Sampaikan perhubungan komunikasi antara manusia dengan manusia itu sudah hilang, sudah dipecahkan. Jadi dia nak tampil di sini untuk kembali untuk melihat diri sendiri, untuk mencari orang kata sisi-sisi manusiawi, sisi-sisi yang boleh kita orang kata mengikat diri kita dengan manusia lain. Yang Hamaguchi kata ini adalah orang kata penyakit besar yang sedang berlaku dalam dunia sosial moden, yang mana kita dah tak kenal each other kan? Kita tak kenal. Malah dalam cerita ni itulah, dia tidak kenal isteri dia sendiri, dan ini sebab itu dia sedang melalui satu perjalanan untuk mengenal isteri dia dan juga mengenal diri dia sendiri, yang akhirnya memang itulah yang dia confess kan. Jadi saya teringatlah, makin lama makin gelap filem ini, makin lama makin menyentak emosi dan jiwa kita bila kita mengikuti si watak keraju utama dalam filem ini, yang akhirnya akan dilepaskan di satu tempat yang saya anggap macam kubur lah, sebab semuanya putih, semuanya salju, semuanya macam nampak mati. Tapi waktu itulah emosi yang paling berat, yang paling besar ditampilkan, dilepaskan dekat situ. Ini yang kalau saya tengoklah filem ini, dia ada satu kehebatan dari segi lanskap yang dimainkan dalam filem ini. Awalnya dia tampilkan lanskap filem ini dengan penuh dengan di kota, dengan banyak kereta yang lalu lalang, yang melintas dalam jalan macam peredaran darah. Tapi itulah yang dipersoalkan, adakah kereta atau manusia-manusia dalam kereta ini mengenal satu sama lain walaupun ramai? Tak, rupanya mereka ni macam hantu-hantu yang duduk atau dalam berdiri atau hidup dalam dunia dia sendiri. Malah pergi duduk di apartmen memang terdiri dalam dunia mereka yang masing-masing. Mereka tidak pernah ada interaksi, mereka memang tidak ada mengenal antara satu sama lain. Kemudian kita pergi ke babak Hiroshima, yang ditampilkan sebuah bandar yang lebih kecil, yang lebih intimate mungkin dia nak katakan kat sini, yang mana sekurang-kurang ni ini dah mula mengenal A, mula mengenal B, mula mengenal C, khususnya si pemandu yang membawa teraju utama ni setiap kali dari rumahnya ke tempat teater di mana dia menjadi pengarah baru di teater Hiroshima tersebut. Di sini pula dimainkan isu makin lama makin dia perlu menyelam dirinya, dan berkali-kali kita lihat dalam filem ini, selain daripada permainan bayang-bayang atau sisi gelap cahaya pencahayaan, dia juga bermain dengan terowong. Dia banyak kali melihat ada kita memasuki terowong, dan ini menampilkan transisi demi transisi yang dilalui oleh individu teraju tersebut, yang kemudian rupanya bukan saja dia yang melalui satu kembara ni, pengembaraan diri ni, dia juga membawa si pemandu tu tadi juga untuk melalui sama-sama melalui kembara diri ni. Sangat menarik untuk saya tengok, sebab kita lihat sahaja daripada segi pencahayaan masuk terowong tu pun, dia awal-awal tu dia nampak macam biasa terang malah, tapi makin lama makin kelam, makin lama makin dia mula malah satu tu babak yang paling akhir tu dia mula warna jingga, dan waktu itu semua rahsia sudah ditampilkan, semua persoalan sudah ditampilkan, dan waktu itu adalah waktu yang paling orang kata mengganggu gugat atau mengganggu jiwa teraju tu, dan kita tahu dia dah orang kata dah capai pada tusuk, orang kata the center of the soul si teraju tu. Dan bagi saya perkara-perkara beginilah yang melakukan orang kata menjadikan satu sinema itu besar, atau sinema itu satu penampilan yang hidup yang boleh dibicarakan, dan ini adalah antara filem terbaik yang keluar tahun lepas dan sememangnya boleh ditonton. Jadi Drive My Car sekarang ini sedang ditayang di Mubi.com. Pergilah tonton, memang bagi saya antara filem yang terbaik yang pernah keluar, dan orang kata takkan rugilah
kita akan dapat sesuatu daripada filem ni. Selain kita seronok walaupun kita tak menang Oscar, kita tak pernah menang apa, adalah orang kata wakil bahasa Melayu diutarakan dalam filem ini menang Oscar dan malah menang beberapa anugerah besar. Jadi itu saja, semoga terus langgan dan ikuti intermezzo yang seterusnya. Salam hormat.